لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah yang memberi kepada kita taufik dan hidayah yang dapat kita sama-sama teruskan lagi malam ini untuk kita baca daripada kitab yang ditinggalkan oleh para ulama, yang mana kita membaca daripada kitab Ghuniyatul Musalli karangan Syekh Daud Al-Fatani. Kita berhenti bawah sekali dak, 5 dak. Surat 5. Katanya setengah daripada orang situ ketahui oleh kamu hai orang yang berkehendak. Situ dak. Baris kedua daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullah, ketahui oleh kamu hai orang yang berkehendak kemenangan. Hendaklah. Dia kata ketahui oleh kamu. I'lam. Siapa? Kamu tu siapa? Hai orang yang berkehendak kemenangan, orang yang inginkan kejayaan. Hayya 'ala salah, hayya 'alal falah. Hai datang, kita hayya 'alal falah. Marilah ke arah kemenangan. Jadi orang yang nak kemenangan di dunia dan di akhirat. Hai orang yang berkehendak kemenangan. Maknanya orang jaga sembahyang orang menang. Orang yang dapat kemenangan. Apa nak kena tahu apa? Setengah daripada orang yang muhafiz. Di sini kata setengah orang yang muhafiz. Muhafiz ni yakni memelihara. Ini bahasa Arab. Hafaza yuhafizu muhafazatan. Muhafiz yang memelihara akan bagai sembahyang dan yang mendirikan dia. Jadi ketahui olehmu hai orang yang berkehendak kemenangan, setengah daripada orang yang muhafiz, yakni memelihara akan bagai sembahyang dan yang mendirikan dia, hendaklah ia memelihara akan segala syaratnya. Ini nak masuk dah kepada perbincangan hukum. Perbincangan hukum. Jadi yang menjadi maksud kitab Ghuniyatul Musalli kita ini ialah tentang hukum hakam sembahyang. Maka pertamanya dia memberi peringatan kepada kita bahawa orang yang nak menang, dapat kemenangan di dunia akhirat, mendapat keredaan Allah Ta'ala. Orang ini ialah orang yang memeliharakan sembahyangnya. Memelihara akan bagai sembahyang. Sembahyang banyak. Sembahyang fardunya, sembahyang sunat. Dan yang mendirikan dia. Dan orang yang mendirikan sembahyang itu, apa dia perlu buat? Hendaklah ia memelihara akan segala syarat. Kena jaga syarat. Perbahasan pertama syarat sembahyang dulu.
Jadi syarat ni ada dua lah, iaitu syarat wajib, yang kedua syarat sah. Syarat wajib dan syarat sah. Jadi syarat wajib ini syarat-syarat yang mana apabila orang tu ada syarat tu, sembahyang jadi wajib. Apabila ada syarat itu, orang tu jadi wajib. Itu syarat wajib. Islam tak. Kalau orang kafir, wajib tak sembahyang? Wajib dengan maksud wajib mutalabah di dunia ni, wajib tuntutan dunia ni. Orang kafir tak sembahyang, salah tak? Adakah salah di sisi hukum dunia, makna kena tindakan atau tidak tindakan daripada kerajaan? Orang kafir tak sembahyang, tak ada benda, sebab tidak dikenakan hukuman apa-apa daripada pihak kerajaan. Lagi balik, kanak-kanak tak sembahyang, adakah dikira berdosa ke tak berdosa? Tak ada apa, sebab tak wajib lagi. Nampak? Orang berakal, orang gila, tidak sembahyang, maka adakah wajib dia sembahyang? Tak wajib. Nampak? Jadi pertama syarat ini ulama bagi pada dua. Pertama syarat wajib, yang kedua syarat sah. Yang kedua ialah syarat sah. Jadi yang nak dibincang, disebut oleh pengarang di sini, ialah syarat sah. Syarat sah, sebagaimana kita akan tengok nanti. Adapun syarat wajib, benda yang mudah sangatlah. Pertamanya Islam. Wajib sembahyang kepada orang Islam. Tapi orang bukan Islam, adakah wajib sembahyang dengan maksud dituntut di dunia ini? Tidak. Tetapi dia berdosa. Orang yang tinggal sembahyang, orang kafir yang tidak Islam, yang tidak sembahyang, dia akan diazab di hari akhirat kerana tak sembahyang. Mana dosa dia bukan sekadar tidak Islam, kufur, bahkan tak sembahyang, tak puasa, tak zakat, tak apa lagi. Banyaklah. Jadi hukum-hukum furuk syariat itu pun wajib ke atas orang bukan Islam. Tetapi wajib itu wajib mana? Wajib dengan maksud dia akan dikira dosa jika tidak melakukannya. Adapun di dunia, orang bukan Islam nak sembahyang juga, tak sah, sebab syarat utama ibadat ialah kena Islam. Selagi mana tak Islam, dia tidak sah sembahyang. Dah tak sah, kenapa berdosa juga? Sebab dia tidak masuk Islam dulu untuk sembahyang. Nampak? Jadi orang yang bukan Islam, dia juga diseksa, bukan sekadar tidak Islam tetapi tak sembahyang. Ini jelas dalam Quran, Allah Ta'ala ceritakan pertanyaan orang kepada ahli neraka. Ahli neraka yang kufur lah ni. Ma salakakum fi saqar? Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka saqar ni? Bila dia tanya tu, dia bilang lam nakun nusalli. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakun minal musallin. Kami dulu tidak sembahyang. Dia bilang tak sembahyang tu sebagai sebab dia masuk neraka. Maknanya mereka dihisap juga kerana sebab tak sembahyang. Okey. Itu syarat wajib. Lagi akal, kemudiannya balik. Lepas tu sedarlah dalam akal tu perbincangan panjang lah. Jadi pengarang rahimahullahu ta'ala, dia akan bincangkan di sini tentang syarat sah. Syarat sah pula apa? Syarat sah ni makna cukup syarat ni sembahyang tu sah. Tak ada syarat ni sembahyang tu tak sah. Okey. Beza tu Ada kalanya sembahyang tu tak wajib tapi sah. Contoh, sembahyang tak wajib tapi sah. Contoh mana? Sembahyang tak wajib, sembahyang fardu ni, kita bincang sembahyang fardu ni. Sembahyang fardu tak wajib tapi sah. Situasi mana? Kanak-kanak yang tak balik lagi, dia sembahyang, cukup syarat, sembahyang dia sah tak? Wajib tak? Tak wajib. Nampak? Dia tak wajib sembahyang sebab dia tak ada syarat wajib, iaitu balik. Tapi sembahyang dia sah tak? Sembahyang dia sah. Itu beza antara syarat sah dengan syarat wajib. Ada kalanya sembahyang tu tak sah dan tak wajib. Contoh,
Orang gila sembahyang. Apa dah? Orang gila sembahyang. Dah wajib dah. Dah, dia sembahyang juga. Biarlah ke dia. Dia sembahyang juga. Lepas tu sah memang tak sah lah. Sebab syarat kena berakal. Akal dia tak ada. Wajib pun tidak gugur taklif kerana dia hilang akalnya. Okey. Kata pengarang, hendaklah ia memelihara akan segala syaratnya. Maka adalah syarat sembahyang itu 9 perkara. Jadi pengarang sini dia bilang syarat-syarat sembahyang itu 9 perkara. Okey. Masuk. Dia bilang satu-satu. Pertama, ketahui bagi masuk waktunya dengan yakin atau zon. Pertama, syarat untuk sah sembahyang. Ketahui bagi masuk waktunya dengan yakin atau dengan zon. Dia hendaklah kena tahu masuk waktu tak masuk waktu. Dia tak boleh bangun-bangun je pergi terjah sembahyang. Faham tak terjah? Kenapa tak? Bangun-bangun je pingat tengah-tengah bangun tu ambil air sembahyang terus sembahyang. Sembahyang dia nak mayang, katalah nak mayang asar. Apa tak masuk asar lagi? Nampak tak? Tak boleh. Dia kena tengok waktu masuk tak lagi. Jadi umat Islam ni antara umat yang mementingkan waktu, yang menjaga waktu. Sebab apa? Dia berkait dengan kehidupan dia. Kehidupan dia 5 kali. Dia kena tak dapat tidak, dia kena murakib, kena memerhatikan waktu. Jadi bila begitu, hak tengah-tengah tu orang apabila dia ambil berat tentang waktu, sepatutnya hak lain tu dia akan ambil berat juga. Jadi semayang ni kalau orang faham falsafah semayang ni, dia akan bawa dalam kehidupannya dan menjadi orang yang kita kata orang yang baik. Orang yang baik, orang yang kita dapat memberi kemajuan kepada ummah. Tapi masalahnya di semayang aja. Ada. Kalau orang lain tu kurang. Janji pukul 10, 10.30. Tu pun balik 10.30. Dia molek pukul 11. Nampak tak? Tu biasalah. Dia tanya waktu mana nak mari ni? Waktu orang Melayu ke? Waktu orang Arab panjang ni. Kadang esok terus bukrah. Bukrah tu esok. Esok mari tak? Tak. Bukrah lagi. Nampak tak? Dia dipanggil kebiasaan waktu tu. Mak Saleh pun ada kok. Ada negara-negara yang jenis memang faham dah. Kata pukul ni, ia tak akan jadi tepat. Bangsa yang tepat, kita tahu Jepun lah. Okey. Tak apalah. Yang naknya ialah masuk waktu dulu. Pertama dengan yakin. Yakin masuk waktu. Atau dengan zon. Zon kalau tidak tahu. Contohnya, dia tidak ada tanda-tanda menunjukkan masuk waktu. Dia kena ijtihad contoh. Contoh mana? Jam tak ada. Kalender tak ada. Handset tak ada. Duduk terkurung dalam bilik gelap. Terkurung dalam penjara. Ataupun masuk dalam hutan gelap katu. Nampak tak? Dalam gua ke mana? Macam mana dia nak kira tu? Maka dia kena zon. Zon ni makna sangka. Bahasa kita kena kira-kira. Gitu. Bahasa kita kena buat kira-kira. Maknanya ni nak tunggu antara satu semayang ke semayang lain. Contoh garis isyak lah. Lama mana biasanya? Kadang-kadang dengan cara apa? Dengan cara kalau orang dulu tak ada jam, tak ada ni, tengok. Kalau orang kita kata orang buat apa? Anyam. Menganyam tudung saji. Berapa dang? Kalau orang jahit, berapa jahit banyak mana dang? Kalau orang tukang, berapa banyak ia boleh buat? Dia suka dengan pekerjaan. Ada? Dia suka dengan pekerjaan. Apa lagi? Dia kalau orang buat ikutlah kerja. Contoh orang apa nama ni? Memasak. Samalah. Buat pekerjaan, berapa banyak boleh buat dalam masa ni tahu dah. Kat lagi lepas banyak ni masuk dah waktu isyak.
Kalau tidak, petanda yang Allah Ta'ala bagi ialah matahari. Alam ni sendiri. Tak, terbit fajar, masuk subuh. Terbit matahari, habis subuh. Gelincir matahari, masuk zuhur. Matahari jadi 2 kali panjang daripada tu. Tak. Masuk waktu waktu asar. Maghrib apabila tenggelam matahari. Isyak habis merah. Cahaya langit tu habis dah. Jadi tanda-tanda tu sebagaimana saya tak pasti ada lah, mungkin nak dibincangkan tak pun disebut ringkas gitulah. Kita zaman sekarang mudah dah. Ada apa? Sebab dah ada jam. Tapi kadang-kadang jam aku. Kadang-kadang jam aku. Bila jam aku, kita pun tersalah. Macam mana nak buat? Kalau tersalah. Kalau salah lewat, macam mana nak buat? Semayang garik. Tak. Nak semayang garik ni. Tiba-tiba salah jam. Tengok-tengok lepas waktu garik dah, masuk waktu isyak dah. Sah tak semayang garik tu? Boleh tak soalan tu? Ulang balik. Semayang garik. Kita ingat ke tak masuk pergi garik? Kita pun tunggu. Kalau duduk gini nampak sangatlah jelas. Gelap malam tu masuk dah garik. Kalau kita duduk dalam penjara ke mana, duduk tempat gelap, kena kurung, tak tahu. Jadi ingat ke masuk garik dah? Ingat tak masuk lagi? Kita pun tak semayang lagi. Habis kita pun lama tu kita pun semayang. Kita kira-kira masuk waktu maghrib. Tiba-tiba bukan masuk waktu maghrib, masuk waktu isyak dah. Sah tak semayang maghrib kita? Sah? Setuju belaka? Sah belaka? Tak ada ijtihad lain. Ni tak yakin kan ni? Jadi jawapannya sah. Jawapannya sah. Sebab apa? Semayang tu jadi qadha. Apa tak? Semayang tu jadi qadha lah. Masuk waktu. Tiba-tiba kita pun nampak gelap dah. Hari hujan. Hari nak hujan. Ataupun hari gelap. Kita pun rasa masuk dah garik ni. Kita pun pergi semayang. Kita duk kira-kira dah ni. Ijtihad dah ni. Tiba-tiba lepas tu baru dengar orang azan. Tak sah? Dah tak di ijtihad dah. Kita ingat masuk garik dah. Lepas daripada kita semayang tu, orang baru azan. Sah tak semayang kita? Tak sah. Kalau kita duduk dalam penjara, katalah kena kurung sekejap, kita semayang, kita masuk nampak gelap tu, kita pun semayang garik. Esok tu baru tahu semayang garik kita tu tak masuk waktu lagi. Sah tak? Sah pula. Ada orang ambil tahu dia. Jadi maknanya kalau tak ada orang beritahu tu kira sah. Tadi sebab dengar orang azan kira tak sah. Ni duduk dalam penjara tempat gelap, dia salah semayang. Dia jam tak ada semua, dia semayang maghrib sebelum masuk waktu. Tiba-tiba kena keluar esok. Lepas tu pun cek mula, semayang garik kemarin rupanya tak masuk waktu lagi pergi semayang dah. Sah tak semayang garik tu? Sah. Jawab pemuda qada. Di sekarang ni hukum hukum. Kalau sah. Tak ada jawapan lain. Mana Tuan Haji? Sah juga sebab yakin masa semayang tu masuk dah. Dah tak ada pun yakin kok. Dia tahu dia dapat informasi baru dok garik lagi. Okey, hok masuk penjara ni pun dia semayang belum masuk waktu kok.
Lepas tu dia dapat informasi bahawa dia semayang tu sebelum masuk waktu. Jadi semayang tu. Dah tak ada semayang dah kok. Masa dia semayang tu, dia tak tahu kat yang agak ya dohu. Garik. Ya. Garik. Ha. Dia agak ya sebab dalam jaya dia orang kata, yang malam satu je. Tak ada syuruk. Orang kata dia tak fikir lagi. Tambuh masuk dah dah. Tambuh masuk. Tambuh dah. Oh. Kalau nak siang malam dah tahu. Jadi hok kalau hok dengar bang tu walaupun lepas mayang tak sah. Dia kena qada mula. Mayang mula. Hok masuk penjara tadi walaupun memang yakin dia semayang tu sebelum sah dah. Oh, gitu pula. Dengar molek ni. Dengar molek lah ni. Jawapannya kedua-dua masalah tak sah lagi. Sebab apa? Sebab dia dah masuk waktu lagi. Dia semayang dah. Tu penting ngaji. Pertama ketahui bagi masuk waktunya dengan yakin atau dengan zon. Okey. Maknanya auto cari auto main cari. Memang dia kata tak sah. Sebab dia mau pang pasuk pang. Auto nak cari dia. Sama je. Sebab dia yakin bila terlepas tu ternyata semayang maghribnya dibuat sebelum masuk waktu. Tak sah. Jadi tu saya kata qada. Tapi qada tu qada tak kemah qada gitu tu kalau sah dah tak payah qada. Kalau tak sah kena qada. Tak apalah kita nak betul nak kemah malam ni. Jawapannya sembahyang yang dilakukan sebelum masuk waktu tidak sah. Sebab tu kena yakin masuk waktu. Dan kalau tak boleh yakin, ia kena zon. Macam contoh penjara tadi, ia kena usaha tu. Kena usaha-usaha cari kira-kira masuk waktu tak. Kalau kira masuk waktu semayang. Tiba-tiba ternyata salah. Kena qada kok. Kerana kaedah mengatakan la ibrata bidzannil bayyin khata'uhu. Tidak diambil kira sangkaan yang telah nyata salah. Kita sangka masuk waktu garik. Lepas tu yakin salah. Tak masuk waktu lagi. Tak ambil kira bayang mula. Kena bayang mula. Seumpamanya lah kita sangka malam puasa. Kita puasa. Kita pun sahur. Kita ingat malam lagi. Tiba-tiba tengok jam, jam mati. Jam mati rupanya masuk subuh dah. Masuk subuh dah. Maknanya kita masa makan tu, masa minum air tu, subuh dah. Sah tak puasa? Sah. Buat apa sah? Sah sebab tak ngaji. Sekarang ni kena faham ni. Ya Allah ni dipanggil illah sebab. Sebab hukum ni dia ada sebab hukum dia. Dia bukan bila kita fikir sah sebab apa tak sengaja. Banyak dia tak sengaja. Contoh, dia puasa dia ni tadi tak jawab lagi. Sah tak sah itu tak khabar lagi. Masalah lain pula. Okeylah. Dia puasa. Tok Imam salah pergi bang garik. Tok Imam salah pergi bang garik. Dia pun dah molek depan dia tu naik bak. Naik bak depan dia. Wah. Ada dua tak? Ada dua pula. So ada pendapat mengatakan sah, ada pendapat mengatakan tidak sah. Allah, dia nak ambil mana? Tak tahu lah. Tak tahu. Dia pada alasan dia ni pada alasan. Lagu mana Tok Imam? Tok Imam test. Tok Imam teh. Bukan dia test. Bukan dia mata faham. Tapi yang kata bahawa Allahu Akbar. Orang apa buat? Masuk. Buat dalam mulut. Kemudian puasa 4 kali dia pula. Jadi sah tak puasa dia tu? Tak sah pula. Dia sengaja.
Tak, bukan hak Tok Imam, bukan Tok Bilal, hak duduk rumah ha. Oh. Mana tu? Tak. Ni fiqh. Fiqh ni kena mengaji ni. Dan Ada Sarawak kata, yang ada kayu terbang, ada mufti kata, kalau tidak ada dia kata semuanya tidak sah. tak sah. Jadi jawapannya tidak sah. Jadi kalau salah berbuka puasa, hukumnya puasa hari itu tidak sah. Jadi siapa kena ganti? Tak bila. Dia lah ganti. Nampak tak? Tak, dia sendiri yang kena ganti puasa dia kan. Siapa suruh dok cek molek? Nampak tak? Okey, tu salah. Dah tadi salah makan. Ingat ke malam lagi, dak subuh lagi. Tiba-tiba subuh dah. Jawabnya ke mana? Batal juga. Bukan batal. Dak sah puasa. Tak sah lah puasanya. Tadi sebut dah kaedah kan. La ibrata bi dhannil bayyin khata'uhu. Tidak diambil kira dengan sangkaan yang ternyata salah. Kita sangka malam lagi. Tiba-tiba selok kain rupanya siang dah. Kita makan tu masa dah masuk fajar. Maka puasa hari tu tak sah lah. Puasa hari tu tidak sah. Dah? Tak sah. Nanok, pergi nanok. Jangan pergi nanok. Kita wajib imsak. Imsak tu menahan diri daripada makan dan minum. Macam orang puasa. Tapi puasa hari tu kena qada lepas ni. Ingat tu. Ingat molek ni, hak khabar ni bukan hak daripada saya ni. Hak dalam kitab ni. Tapi bukan kitab ni lah. Bukan kitab kita baca ni lah. Tapi ambil masalah yang dibawa dalam kitab-kitab ulama untuk jadi pengajaran untuk kita semua faham. Okey. Boleh tak tu? Kalau jimak nak cabut tu. On the spot. Okey. Jadi faham tak tu? Ingat molek tu. Tak usah kata ada khilaf ni. Ada kata batal, ada kata tak jadi gitu. Yang benda dia tak ada khilaf di mazhab kita. Hak ni kaedahnya begitu. Okey. Kembali balik pada masalah tadi. Apa dia? Salah semayang sebelum masuk waktu. Jawapannya kena qada. Walaupun kita sengaja ke tak sengaja. Kalau tak sengaja memang dosa lah, mana boleh buat. Tak masuk waktu pergi semayang. Malah tunggu subuh dekat dah nak tidur. Tunggu main bola, tengok bola, tengok main bola. Lepas tu dekat ada 3 minit mayang dulu nak tidur. Tak boleh. Semayang sebelum masuk waktu tu dosa, haram. Semayang dia semayang fardu tu. Nampak tak? Semayang hak fardu tu. Jadi kena pastikan bahawa telah masuk waktu, sama ada dengan yakin atau dengan zon. Dengan yakin atau dengan zon. Maka tiada sah sembahyang orang yang tiada mengetahui akan masuk waktunya dan tiada zonnya. Maka tengok tu makanya bila gitu tak sah sembahyang. Dia tak masuk waktu lagi. Sembahyang dia tidak sah. Sama ada sengaja tak sengaja, salah tak sah. Qada lah. Dan jika jatuh di dalam waktunya sekalipun. Ni menarik ni. Dia kata, dan jika jatuh di dalam waktunya sekalipun. Benda hak jatuh. Bukan buah durian. Jatuh sembahyang. Makna berlaku. Jatuh ni makna berlaku sembahyang dalam waktunya sekalipun. Ni guna ni. Ni pada masalah orang tidak ijtihad dan tidak mengetahui waktu. Gini. Dia bangun tu, dia tak tengok waktu dah. Dia tak fikir dah waktu masuk dah masuk. Ia semayang, ikut nak semayang. Tiba-tiba, semayang yang dibuat tu kena pada waktu. Semayang yang dibuat tu kena pada waktu. Padahal dia tidak tengok waktu. Masuk tak masuk. Dia padang duduk semayang je. Dia tak kira-kira langsung. Tak zah langsung. Kena molek semayang dia tu jatuh pada waktu. Semayang dia sah tak? Tengok. Tak sah juga.
Padahal dalam waktu dah. Sebab dalam waktu dah. Tak sah juga. Sebab apa? Syarat kena yakin masuk waktu atau zon. Nampak halus je. Syarat sah semayang. Tak ada syarat ni habis. Iaitu yakin masuk waktu atau zon. Siapa yang ikut suka nak semayang tanpa mengetahui waktu masuk ke dok, semayang orang tu tidak sah walaupun berbetulan semayang tu dengan waktunya. Macam tak dia? Tak? Okey. Jelas? Tu baru syarat pertama. Kena keliru dah kita tak? Ada tu kata zon tu dengan yakin atau zon. Dia tidak ada, kalau zon tu mesti ada panduan juga lah. Masuk dah ni gitu je. Dah masuk dah ni berdasarkan apa? Memang dia tak ada ni masuk dah ni gitu. Jadi walaupun sekarang dah masuk dah. Maksudnya kata duduk ni lah, kata duduk tak boleh lah. Tak boleh ni kadang-kadang kalau orang masuk dalam tu tanya soal jawab berjam-jam. Walaupun tak dia masuk penjara lagi. Jadi duduk lah bilik tunggulah bini adalah peluang sikit masa nak pergi semayang. Dah ni gitu. Masuk kena berdasarkan apa? Lama duduk. Lama duduk tu. Dia kira dengan lama duduk tu. Dia kira dengan lama duduk tu. Dia kira dengan lama duduk dah tu. Tapi hak tu tak payah sangat boleh tanya. Tapi andai katalah tak ada orang tanya. Kita seorang. Tak ada benda kalau tempat lain kita duduk seorang. Katakanlah di Nigeria ke apa. Jadi maksudnya tu jadi orang salok. Orang salok. Masuk dah waktu lagi. Jadi kita kena kira tu. Lama dah rasa lama dah ni masuk dah kot barangkali. Boleh lah. Dia tak boleh kata mayang je lah. Tak boleh kata mayang je lah. Faham tak? Dia kena macam lama dah ni. Masuk tadi katakanlah dia ingat waktu masuk tu tak. Masuk lahu. Lama dah rasa dia. Tu kan kira zon tu. Kalau tak ada benda lain, tak ada bukti tengok matahari, nak tanya orang tak boleh. Tu dikata zon tu. Rasanya lama dah ni. Masuk dah kot barangkali. Boleh tu. Lepas tu tiba-tiba sah, tak apa lah. Tiba-tiba tak sah, qada. Kalu yelah memang sebab dia kebanyakan zanniyat. Dia banyak cabang dia. Banyak cabang dia. Okey. Jelas dah? Jelas. Okey, soal. Tanya. Dengan qada tu kita maksudnya dengan qada tu kena mayat mula tu ataupun kita niat qada. Qada tu makna mayat mula. Dalam yang mula kalau Okey, kalau masih dalam waktu jadi niat aku qada. Kalau waktu tu ada lagi, awak tak panggil qada lah. Kalau waktu ada lagi, contohnya kita semayang sebelum masuk waktu garik. Lepas tu orang bang, tak ada salah semayang. Mayang je lah, awak tak panggil qada lah. Mayang je lah garik. Hak tadi tu tak jadi. Molek kau kata gitu kok. Kata mayang mula. Jadi makna tengok atas ya. Tengok atas. Kalau kita kata qada, dia dunia qada. Tak apa. Dah, masalah nak niat benda, nak niat adaan ke qadaan. Tu masalah dia. Jadi kalau salah antara adaan qadaan tak ada masalah. Ia tidak mencacatkan semayang. Kalau dengan salah adaan, kita kata qadaan. Qadaan, kita kata adaan. Kita maknanya salah atau ambil makna bahasa. Tak ada masalah. Semayang sah. Okey, jadi maknanya kalau kita kata tadi, kena semayang semula lah. Kata qada kan keliru. Sebab kalau masih ada waktu, tak panggil qada. Maknanya semayang tu, semayang dalam waktu, adaan lah. Kalau dah habis waktu dah, esok baru tahu. Mayang semarang tu, belum garik lagi mayang dah garik. Tu orang panggil qada lah sebab habis dah waktu garik. Bila habis waktu ibadat tu, kita semayang di luar waktu, ibadat luar waktu dipanggil sebagai qada. Okey.
soalan lucu sikit ni. Tak apa. Tak tahu. Asal tak kata ni, Cik Mayanda kata kari. Lepas tu, kemarin kan. Rupanya tak, maya di semayang tu tak masuk lagi waktu kari. Lepas tu tak ada kena kodok. Lepas tu kodok. Qada kalau habis waktu garik dah. Waktu kari dah. Semayang ini aja. Aku kodok, maya kari aku kemarin. Kamu gitu. Tak payah, niat je. Niat je, aku semayang fardu maghrib. Bila? Tak kira lah. Tak sebut nak kata tak kira tu, tak sebut pun tak apa. Niatnya nak kata, ya bukan hak hari ni. Hak hari ni tak asal lagi kan. Dah betul, tak apa. Tanya. Kalau tak tahu orang lain pun, tak tahu juga. Tapi tak tanya. Wujud tanya. Tak lucu soalan tu. Soalan munasabah. Jadi perlu ke tidak kita niatkan qada hari apa? Jawapannya tak perlu. Tidak belajar ni. Itulah lucu tadi. Jawab kau ni. Ada marah. Kita orang kena lagi niat lagi. Kodok marah kan? Boleh tak? Tak apa. Boleh. Tapi nak kata tak syarat. Saya nak kata tak syarat. Kalau kita tak kata tidak sebut pada qada mana-mana pun tak apa. Kalau kita sebut tak apa. Tak ada masalah. Tak jadi batal. Nak kabarnya hak syarat kita semayang fardu maghrib. Qadaan. Qada hak bila-bila tak apa. Kalau kita tentukan lagi molek ataupun boleh je, tak ada masalah. Maghrib hak semalam. Kita ada je kan? Ada je. Kalau tak tentu pun semayang qada pun ia kena kepada mana-mana maghrib yang kita tinggal. Okey. Ya. Yeah. Maya tadi tak jadi. Ya. Lepas tu kita ingat masukkan maghrib apa. Tapi bila kita peluang, kita tahu tak masuk. Masalah dia. Tak tahu tak masuk lagi. Kita masuk 4 hari. Masuk 4 hari penjara. Kita tahu keluar. Tahu kau apa? Okey. Lepas tu bila kita keluar 4 hari tu, kita tahu bahawa kita semayang tu dah masuk maghrib. Dah masuk garik lagi. Dulu orang masuk dalam penjara tahun tu. Dalam dia panggil nama. Dia akan ada disqualification. Okey. Dia tahu keluar. Bila dia keluar, secara immediate dia, seterusnya, dia akan tengok ni. Bila dia nak kali beri lagi. Sedangkan tadi senang dia tengok obat. Okey. Dia tahu dia nak kira uang ni. Dia mesti kira ubat dia organisasi tak betul. Tak betul lagi. Dia ambil masa untuk dia kembali pulih. Okey. Tapi dia dalam penjara semayang lah. Semayang. Kira dia. Ya. Okey. Jadi lepas dia sedar balik tu, dia tahu berapa lama duduk kan? Mestilah tahu lepas tu kan? Dia boleh tanya orang. Tapi dia semayang lekat dalam tu. Okey. Saya baru nak tanya soalan ni. Molek dah situasi tu. Dia kena qada berapa hari kena qada. Nampak tak soalan tu? Saya nak tanya dah tapi ada situasi tu molek lah. Okey. Jadi masalahnya orang tu masuk penjara. Katakanlah 4 hari. 4 hari. Masuk penjara 4 hari. Jadi tak tahu masa ni. Tiba-tiba mukis apa nama ni, dia terawal lah. Ataupun lepas daripada duit penjara, dikira 4 hari tu, dia tengok-tengok hari yang masuk tu mungkin dia masih ingat, dia salah mayang awal. Jadi sembahyang dia dalam penjara tu boleh dikirakan sebelum masuk waktu belaka.
Garik dah masuk waktu pergi sembahyang dah. Isyak dah masuk waktu pergi sembahyang dah. Lepas tu subuh dah masuk waktu pergi sembahyang dah. Zuhur dah masuk waktu pergi sembahyang dah. Gitu belaka sampai 4 hari. Berapa hari dia kena qada? Jawab ah. Berapa hari? Ha? Ni orang mengaji tak payah lah. Berapa hari? Tak tahu. Berapa hari? Tok Bilal itu ada. Berapa hari? Tengok. Cikgu ke panggil mana? Tak cikgu. Petua haji. Jawab apa? Rasa-rasa berapa hari? Jawapannya sehari je. Sehari je dengan qada. Nak jawab? Tunggu minggu depan. Boleh? Kena jawab lalu. InsyaAllah. Dok debo lah. Dok debo boleh fikir. Nak jawab malam lalu kan? Gitu. Kenapa sehari je? Hari pertama kita andaikan dia gini. Kalau semayang lepas masuk waktu tak ada masalah. Dia jadi qada. Yang dok leh dok sahnya sebelum masuk waktu. Sekarang ni semua semayang dah tu kita andaikan dok masuk waktu belaka. Jadi hari pertama semayang dok sah. Tapi hari kedua mengganti hari pertama. Hari ketiga ganti hari kedua. Hari keempat ganti hari ketiga. Jadi dia kena qada sehari je, itu hari keempat. Tak? Memang. Hak pertama tak sah sebab tak masuk waktu lagi. Tapi hak kedua sah, qada hak mula ni. Hak hari kedua qada hak pertama, hak ketiga qada kedua, keempat qada ke hak tiga. Jadi hari keempat aja kena qada tu sehari. Tu fiqh. Dia niat qada ke atau sembahyang biasa? Mandi soalan tadi. Niat qada lah. Niat qada lah qada. Tak. Utuh belajar fiqh, qada sehari. Kalau fikir diri, qada 4 hari. Lepas tu mari, ada tu kata letih lah sikit. Padahal salah. Tapi kalau dia qada 4 hari dah apa? Masalah. Mana boleh qada 4 hari kan nak mayang kena berdasarkan ilmu. Tu kata nampak benda kecil tak? Baru syarat pertama. Tak apalah. Waktu kita simpan pula Dok selesai lagi, balik mikir-mikir dulu, tanya pula minggu hadapan insya-Allah taala. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum.